Tahun hijrah ambil daripada Nabi hijrah. Kita kena campur 1438 dengan 13 tahun Nabi berada di Mekah. Maksudnya 1438 campur dengan 13 tahun ialah 1451. Menunjukkan tuan-tuan, tahun yang tinggal untuk berlakunya 10 tanda kiamat ialah 49 tahun. Sebenarnya tuan-tuan, Imam Sayyuti dia ambil satu hadis Nabi, walaupun hadis ini dikatakan dhaif, tapi ada ulama hadis mengangkatkan hadis ini kepada Hasan li ghairihi. Dia kata apa? Di antara tanda akhir zaman nanti, manusia itu mengalami 5 fasa. Fasa pertama ialah fasa nubuwah, fasa Nabi SAW. Fasa Nabi SAW telah habis bila Nabi meninggal. Kemudian lahir fasa kedua. Fasa kedua ialah fasa khalifah Islamiyah, khalifah, iaitu daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali, khalifah Islamiyah dah habis. Tuan-tuan, naik khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dia tak sebut sebagai khalifah yang mewarisi daripada Nabi SAW. Itu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga ialah fasa khalifah yang melantik akan anak sebagai waris, iaitu zaman yang disebut 3 dinasti, iaitu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti terakhir namanya dinasti Uthmaniyah. Tuan-tuan, dinasti Umayyah habis, tuan-tuan. Abbasiyah habis. Umayyah di Damsyik, kota dia. Abbasiyah di Kufah. Uthmaniyah di mana? Di Istanbul. Dinasti Uthmaniyah ni tuan-tuan berakhir apabila jatuhnya kerajaan terakhir, kerajaan Murad, Sultan Murad yang kedua, diganti oleh seorang diktator namanya Mustafa Kemal Atatürk. Bila diganti, jatuh 1924 tuan-tuan, jatuhnya kerajaan khilafah Islamiyah. Itu fasa yang ketiga. Selepas daripada khilafah Islamiyah ini, yang melantik akan anak-anak ni, kemudian akan datang fasa yang keempat. Fasa keempat itu disebut, yang sekarang ini disebut demokrasi, iaitu umat Islam memerintah bukan menguasai dunia, tetapi memerintah menguasai akan negara-negara tertentu. Sekaranglah ini fasa yang keempat. Fasa keempat ni akan jatuh dan dia akan ganti tuan-tuan. Fasa akhir zaman ialah khilafah Islamiyah akan naik semula. Yakin tuan-tuan, khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam akan naik semula seperti mana Nabi sebut. Walaupun ada dikatakan hadis ini dhaif, tapi ada yang mengangkat hadis ini kepada Hasan li ghairihi. Tuan-tuan, kita melalui fasa ini. Saya melihat tuan-tuan, sekarang dunia Islam, kalau dulu ramai kalau kuliah-kuliah orang yang berumur, tapi sekarang ni tuan-tuan, kuliah-kuliah agama kebanyakan yang hadir adalah anak-anak muda. Menunjukkan fasa ini akan berakhir dan fasa Islam akan naik. Saya baru balik daripada Uzbek. Sampai di Uzbek tuan-tuan, kami ni orang Islam, orang Malaysia, pergi sana nak cakap lah bab Islam, macam dakwah lah. Tiba-tiba ada penguasa di sana bagi tahu kami, kalau cakap Islam di Uzbek kami tangkap. Saya kata kenapa? Kami 95% Islam. Kenapa nak cakap Islam kepada kami? Saya kata tak ada, Islam ni saya tengok orang Uzbek tak beramal. Dia kata kenapa nak dakwah Islam kepada kami, sedangkan kami ada Imam Tirmizi, kami ada Imam Abu Laith As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin, kami ada Imam Bukhari, kami ada Hutsam bin Abdul Muttalib bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi. Kami ada Utaibah bin Muslim yang membuka akan Samarkand. Kenapa kamu yang datang Malaysia, kamu tak ada siapa pun, dia kata. Tapi kami ada ulama hebat, kenapa nak dakwah kami? Saya kata kat dia simple lah. Orang Uzbek, dia ada memang hebat-hebat. Walaupun ada hebat-hebat ulama-ulama, tapi Islam tak ada kat kamu. Kami ni tak ada ulama hebat, tapi Islam ada pada kami. Dia senyap tuan-tuan. Kenapa ustaz kata macam tu? Saya kata saya tengok kebanyakan wanita yang ada di sini tidak menutup aurat. Yang lelaki tak semayang. Lalu dia bawa saya, betul ustaz, jom kita pergi satu masjid daerah dekat Samarkand. Saya pun pergilah, tengok-tengok tuan-tuan,
Yang sembahyang Zuhur pada hari itu semua anak muda. Anak muda semua. Yang di luar tuan-tuan dengar azan, tua-tua tapi tak sembahyang. Saya kata, kenapa yang tua-tua di luar tak sembahyang? Dia kata, kami melalui 3 fasa. Fasa macam mana? Fasa iaitu orang yang duduk di zaman kerajaan Rusia. Mereka ni nak amal Islam tak boleh. Baca Fatihah kena tangkap. Sembahyang sembunyi-sembunyi. Quran ni baca ikut suka boleh baca ya. Zaman ni, inilah yang ada di luar sana mereka. Yang tua-tua ni zaman Rusia. Mereka ni nampak aja Islam tapi tak ada Islam. Kemudian kami merdeka ada 2. Zaman merdeka, zaman selepas merdeka. Maksudnya 2 fasa. Yang ini ni mereka datang tetapi mereka cukup takut nak cakap bab Islam. Dan mereka ni tak faham Islam. Ini generasi yang kedua. Dia kata sekarang generasi ialah generasi ketiga. Ini anak muda, dia kata. Anak muda ni nak kepada agama. Saya tengok-tengok, ya Allah, dalam masjid tu tuan-tuan, anak muda sembahyang Zuhur punya ramai. Habis sembahyang Zuhur, tengok-tengok ada seorang imam bagi tazkirah. Imam ni cakap Uzbek, tapi dia baca Quran tu nampak macam jihad. Kita fahamlah ayat Quran tu tentang jihad. Dia cakap 15 minit tau, semangat, tom. Habis tuan-tuan kuliah, orang pakat salam dengan dia. Saya pergi jumpa serapan besar ni. Sampai-sampai, ya akhi, takallam Arabi? Saya dah cakap Arab tak? Naam, dia kata. Aina tata'allam hadha al-lughah? Kamu cakap Arab ni, kamu belajar di mana? Fil Madinah. Aku belajar di Madinah. Rupanya ulama besar. Kemudian dia kata, anta min ain? Kamu dari mana? Ana min Malaysia. Malaysia kathirul ulama, dia kata, wal fuqaha. Banyak ulama-ulama di sana. Kemudian dia angkat jubah dia. Dia angkat jubah dia tuan-tuan, ada baju di dalam. Dia selok baju dia. Selok, tengok di perut dia ada 5 lubang. 5 lubang. Saya tengok, Masya Allah, kes. Kenapa? Dia bagi tahu, dia kata, saya bercakap tentang agama di Uzbek. Di Uzbek tak boleh cakap bab agama. Agama siapa nak anut, tak nak anut pun sudah. Nak semayang, tak mau semayang pun sudah. Saya faham agama, saya cakap bab agama. Pagi subuh saya cakap agama. Saya balik-balik sampai di rumah, tiba-tiba pintu rumah saya diketuk orang. Saya buka pintu, depan saya seorang, dia kata lelaki memakai topeng, menikam perut saya sehingga 5 tikaman. Saya jatuh, saya yakin saya mati. Tiba-tiba orang angkat ni, yang cedera ni, saya ni bawa pergi hospital. Dengan izin Allah saya selamat. Bila saya selamat, alhamdulillah, dalam hati saya, apa nak jadi pun aku kena teruskan agama ini. Aku dah kena tikam dah. Allah selamat aku. Sekarang dia kata semua takut dengan saya. Tu masuk dengan kerajaan Uzbek. Tak berani ke dia? Dia ceramah, siapa tak berani? Orang tikam dia tak mati. Tuan-tuan, anak muda penuh dalam masjid. Semata-mata apa? Nak dengar kuliah dia. Menunjukkan bahawa Uzbek akan bangun semula dengan generasi Islam. Tuan-tuan tunggu. Dan begitu juga sekarang ni tuan-tuan tengok, fasa terakhirnya dekat dah. Sangat dekat sangat dah untuk berlakunya kiamat. Ada orang kata, betul ke Ustaz? Betul bang.